dibawakan oleh Dr. Asma Ali dengan tajuk Mencungkil Makna Sebenar di Sebalik Label Pemakanan. Saya, Aniza binti Draman, bertanggungjawab sebagai moderator pagi sesi ini. Program ini akan berlangsung selama 1 jam secara atas talian menerusi aplikasi Webex. Saya bacakan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Asma Ali. Beliau merupakan pensyarah di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan UMT dalam bidang pemakanan kesihatan awam. Menamatkan ijazah pertama dan master beliau di UPM sebelum melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah di Universiti Southampton UK dalam bidang pemakanan kesihatan awam. Sebelum berkhidmat di UMT, beliau pernah bertugas di Prima Bagus Senderan Berhad dan juga di UPM sebagai pembantu penyelidik. Sebelum meneruskan sesi ini, sukacita saya mohon agar semua penonton dapat menekan butang mute semasa sesi ceramah sedang berlangsung. Jika terdapat sebarang soalan semasa sesi sedang berlangsung, para penonton boleh secara terus menaip soalan di ruangan chat. Dan juga di akhir sesi ceramah nanti, para penonton boleh mengemukakan soalan dengan menekan butang unmute untuk memulakan perbualan. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Dr. Asma Ali untuk meneruskan perkongsian ilmu ini. Dipersilakan, Doktor. Doktor? Doktor tak dengar suara. Maaf Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Puan Aniza selaku moderator. So Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada petang ini untuk sama-sama mendengar satu perkongsian daripada saya lah insyaAllah, iaitu mengenai mencungkil makna sebenar di sebalik label pemakanan. Tapi sebelum itu saya ingin mengambil peluang ini untuk kita sama-sama menitipkan surah Al-Fatihah buat adik untuk pelajar kita yang baru pergi pagi tadi ya. Adik Muhammad Amirul Bahtiar bin Ajnan, mantan MPP UMT, pelajar sarjana muda Sains Agroteknologi yang telah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. So kita ambil peluang ini untuk menitipkan Al-Fatihah untuk adik Muhammad Amirul Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga adik Amirul Bahtiar ditempatkan bersama mereka yang beriman untuk orang yang pergi menuntut ilmu adalah salah satu jihad ya, supaya mati syahid lah insyaAllah. Okey, kita kembali kepada untuk segmen hari ini iaitu mencungkil makna sebenar di sebalik label makanan. Okey, kita mungkin dah biasa tengok label pemakanan betul? So hari ini kita nak tahu bagaimanakah ataupun apakah maksud sebenar bila kita tengok nombor-nombor di label makanan tersebut. Alright? Okey, di dalam Al-Quran nanti untuk dalam Al-Quran bagi orang Islam dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang bererti dan makanlah makanan yang halal lagi baik iaitu thayyib dari apa yang telah direzekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Okey, dekat sini dalam bagi orang Islam telah diperintahkan bagi mereka bagi orang Islam itu untuk mencari makanan yang thayyib, bukan setakat halal tetapi baik. Baik itu mengikut ahli tafsir adalah daripada segi cara penyediaan, kualiti yang dimakan, kuantiti dan waktu yang kita makan. Jadi amatlah penting bagi kita memahami apakah yang kita masukkan dalam mulut kita, alright? Sebab
end up nanti dia akan menjadi sebahagian daripada darah daging kita. Jadi oleh itu, kita antara intipati penting yang kita akan tengok pada hari ini adalah apakah itu label pemakanan dan ada berapa jenis label pemakanan yang ada dan dibenarkan di Malaysia. Dan yang seterusnya, bagaimanakah membaca label pemakanan, dan akhirnya kita akan recap lah. Jadi rata-rata orang, termasuk saya lah sebenarnya, bila kita nak beli benda yang berharga, contohnya yang mewah bagi saya, contohnya kereta-kereta ni mewah lah bagi saya ya. So kita akan tengok spesifikasi dia. Contohnya Toyota Alphard berapa horsepower dia, for example enjin dia macam mana. Kita akan tengok dengan lebih khusus, lebih spesifik sebab kita nak pakai, kita nak beli dengan harga yang mahal. Dan juga contoh-contohnya iPhone ke, kita beli handphone, kita tengok berapa megapiksel, berapa resolusi dia. Padahal kita kadang-kadang kita tak tahu pun apa itu megapiksel dan sebagainya, tapi sebab nak beli dengan harga yang mahal, kita sanggup untuk put effort untuk mendalami apakah itu megapiksel, for example. Jadi begitu jugalah analoginya untuk makanan yang kita ambil dalam seharian kita. Kita kena ada usaha untuk mengetahui apakah yang kita masukkan ke dalam badan kita, kerana in the end dia akan menjadi darah daging kita. Okey, ini pesanan untuk saya jugalah sebenarnya ya. Jadi food labeling adalah contoh kalau kita tengok dekat gambar rajah ini adalah apa-apa label sahaja yang ada pada makanan tersebut, pada gambar rajah roti tersebut dia ada nama sebutan sebenar makanan, ada senarai ramuan, arahan penyimpanan, maklumat pengeluaran, penadaan tarikh, kemudian penyataan mengenai kuantiti, kemudian pelabelan makanan dan akuan pemakanan. Tetapi pada hari ini kita akan fokus spesifik kepada iaitu nutrition label, iaitu label pemakanan. Okey, macam inilah gambar dia ya. Saya pasti semua dah tahu ya. Jadi bila ada pelabelan makanan, yang wajib dipamerkan adalah 4 perkara berikut, iaitu pertama tenaga, okey, yang kedua karbohidrat, yang ketiga protein dan yang keempat lemak. Yang ni wajib dipamerkan sekiranya diletakkan label makanan. Kemudian bila kita letakkan label makanan, kita akan dijadikan dalam 2 condition. Satu, kita letak untuk setiap 100 gram ataupun 100 mililiter sekiranya produk tersebut adalah produk minuman. Dan lagi satu keadaan adalah dalam bentuk satu hidangan ataupun per serving. Okey, kenapa kementerian suruh letak bagi setiap 100 gram ni? Sebab bila kita nak banding bezakan dengan produk yang lain, senang. Contohnya kita pergi Maidin lah, kita nak beli biskut jagung. Okey, biskut jagung produk A, kita nak comparekan biskut jagung produk A dengan biskut jagung produk B. So kita senang, kita tengok berdasarkan 100 gram tersebut. Okey. Dan kemudian dalam bentuk satu hidangan, sebabnya kita kadang-kadang kita beli satu paket biskut, kita tak makan kesemuanya. Jadi mungkin kita makan 3 keping sahaja ke. So kita boleh tahu kalau untuk 3 keping berapa kalori dan berapa nutrien-nutrien yang lain. Okay. Okay, macam saya bagi tahu tadi, untuk makanan yang wajib dipamerkan yang telah diletakkan oleh kementerian, 4 nutrien tersebut iaitu energi, karbohidrat, protein dan fat. Tetapi sekiranya produk tersebut adalah air, minuman, wajib tambah lagi satu iaitu kandungan gula, water, sugar. Right? Dan untuk nutrien lain, contohnya vitamin dan ada minerals ataupun fatty acid, asid lemak adalah optional. Namun sekiranya kita ada membuat sebarang akuan pemakanan ataupun nutrition claim yang menyentuh mengenai vitamin ataupun fatty acid, contohnya kita kata minuman ini tinggi, jus ini tinggi vitamin C. Jadi bila kita kata macam tu, kita kena terus letak nutrien untuk vitamin C kerana kita telah membuat akuan tersebut. Alright? Okey, pelabelan pemakanan ni bagaimana yang saya maklumkan tadi, dia ada
ada beberapa dia jadi wajib jadi wajib pertama bila makanan itu termasuk makanan mandatory. Makanan mandatory yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan termasuk 50 jenis kategori makanan. Right? Yang kedua, makanan yang terdapat akuan pemakanan. Apabila sesuatu produk makanan membuat akuan pemakanan iaitu nutrition claim, dia wajib letakkan label makanan. Dan yang ketiga, apabila makanan itu telah diperkayakan dengan sebarang vitamin ataupun mineral, menjadi jatuh wajib untuk letak label makanan. Right? Ini bukan saya yang kata tetapi Kementerian Kesihatan yang kata. Right? So apa itu makanan mandatory? Kalau kita nak go through memang banyaklah. Ini antara makanan mandatory, makanan wajib yang perlu diletakkan label makanan. Itu makanan biji yang tersedia which is cereals, roti putih, roti buah, roti susu. Kemudian kita ada susu skim, susu pasture, susu sterile dan macam-macam lagi yang menjadi wajib ataupun mandatory untuk diletakkan label makanan. Okey, yang kedua yang wajib letak label makanan tadi adalah yang makanan tersebut diletakkan akuan pemakanan ataupun kita panggil sebagai nutrition claim. So, bila sesuatu makanan diletakkan akuan pemakanan, memang wajib letakkan label makanan. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan hanya benarkan 3 akuan pemakanan sahaja yang dibolehkan. Iaitu pertama kita tengok dekat sini, nutrient content claim, iaitu akuan kandungan nutrien. Okay. Susah juga pening juga bila kita nak translate. Kemudian kita ada nutrient function claim, akuan fungsi nutrien. Dan yang ketiga, nutrient comparative claim, iaitu akuan perbandingan nutrien. So hanya 3 ini sahaja yang dibenarkan untuk dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan untuk diletakkan label ke atas produk makanan. Yang tidak dibenarkan apa? Okey, yang tidak dibenarkan adalah kita panggil sebagai health claim, ataupun disease risk reduction claim. Malaysia tidak benarkan sama sekali tetapi ada certain negara yang membenarkan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan health claim itu? Health claim itu adalah bila kita kita letakkan pada produk makanan, kita labelkan makanan tersebut. Contohnya apabila meminum jus ini dapat mengurangkan obesity, for example. Apabila makan produk ini dapat mengurangkan penyakit kencing manis. Itu sama sekali tidak dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sebagai pengguna yang bijak, kita jangan mudah tertipu apabila melihat produk makanan tersebut menawarkan ataupun melabelkan makanan tersebut mampu menurunkan certain penyakit. Right? Kita haruslah jadi pengguna yang bijak. Right? Kerana apa? Bila kita buat sesuatu health claim tersebut, ia melibatkan clinical study yang panjang, masa dan sebagainya, dan tidak mudah sama sekali untuk sesuatu produk itu meletakkan health claim pada produknya. Jadi saya sarankan supaya kita tidak terburu-buru mempercayai apabila sesuatu produk itu meletakkan health claim. Right? Okey, ini antara contoh, saya tak tahu lah susu apa, saya pun tak tahu. Okey, ini adalah contoh health claim yang pernah saya rasa menjadi isu hangat. Kerana apa dia menjadi isu hangat? Kerana dikatakan susu ini dapat mengurangkan obesiti. Yang kedua, dapat membantu dalam merendahkan tekanan darah tinggi, mengawal selia pengeluaran insulin dan pergerakan oksigen. Alright? Ini sama sekali tidak dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melabelkan sesuatu produk sebagai health claim. Right? Okey, yang dibenarkan tadi adalah 3 perkara akuan yang dibenarkan tadi, iaitu pertama akuan kandungan nutrien. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan akuan kandungan nutrien? Akuan kandungan nutrien ni adalah bila sesuatu produk makanan melabelkan makanan dia sebagai low in ataupun rendah dan bebas daripada nutrien-nutrien tertentu, contohnya rendah kolesterol ataupun bebas kolesterol, rendah trans fat ataupun rendah gula dan sebagainya, ataupun dilabelkan sebagai tinggi ataupun sumber kalsium ataupun sumber vitamin C dan sebagainya.
sebagai contoh produk yang biasa tengok daripada air kotak, ada yang dilabelkan kurang manis, okey. Dan ada juga yang, dan bagi contoh produk susu sebagai contoh tinggi serat, sumber kalsium dan sebagainya. Bukan sewenang-wenang yang kita boleh, food manufacturer boleh letakkan akuan kandungan nutrien ni. Dia perlu melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan lah. Kalau dia melepasi nutrient reference value, for example, sekian dan beberapa percentage, dia boleh melabelkan makanan tersebut sebagai rendah ataupun sebagai bebas ataupun sebagai sumber ataupun sebagai tinggi kandungan nutrien tersebut. Okay, saya harap jelas ya. Dan ini adalah antara syarat-syarat untuk akuan kandungan nutrien. Okay. Kita akan pergi semualah. Contohnya kita tengok antara nutrien yang kritikal. Okay. Contohnya kolesterol. Okay. Sekiranya kolesterol pada produk tersebut, okay, dalam 100 gram produk tersebut, contohnya produk apa ya, produk biskut jagung lah for example, dia ada 0.02 gram. Okay, so dia boleh labelkan sebagai rendah kolesterol. Kemudian kalau dia ada kolesterol 0.05 gram dalam makanan tersebut, dia boleh labelkan sebagai bebas ataupun free from cholesterol walaupun masih ada amount yang kecil. Begitu juga dengan trans fatty acid. Okay, trans fatty acid kalau dia kandungan daripada produk makanan tersebut berjumlah 0.1 gram, dia boleh declare sebagai bebas trans fatty acid walaupun dia masih ada amount yang kecil. Alright, begitu juga untuk sekiranya trans fatty acid itu 1.5 gram ke bawah, dia boleh declare sebagai rendah trans fatty acid. Kenapa saya highlightkan trans fatty acid dan kolesterol? Okay, trans fatty acid adalah lemak yang perlu kita perlu kita minimizekan seboleh yang mungkin untuk mereka yang ada penyakit tertentu yang disarankan oleh doktor untuk avoidkan trans fatty acid, kena lebih berhati-hati untuk elakkan makanan yang ada trans fatty acid, right? Kerana trans fatty acid ni dia boleh meningkatkan lemak jahat di dalam badan kita, which is LDL, right? Jadi dia harus dielakkan. Trans fatty acid ni kalau kenapa dia dikata jahat, sebabnya dia telah mengalami proses hydrogenation, tambahan hidrogen dan sebagainya. Contoh mudahlah kalau transgender, okay, penukaran jantina daripada yang asal kepada yang tidak asal. Begitu juga dengan fatty acid, dia telah mengalami proses trans, right? So benda yang telah mengalami proses trans ni cuba elakkan. Okey, ni contoh makanan yang telah dilabelkan dengan no trans fat and cholesterol free, right? Sebab dia memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Okey, kemudian kadang-kadang food manufacturer ni pandai, bukan consumer je pandai, food manufacturer pun pandai. Dia since dia boleh declare no trans fatty acid sebab memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, tapi bila kita tengok pada ingredients dia ada tulis partially hydrogenated soybean oil. Maksudnya proses fat tu telah mengalami proses trans, okay, hydrogenation menyebabkan jadi trans fatty acid. Walaupun dia declare sebagai no trans fatty acid, kita kena lebih berhati-hati sebab dia antara ingredients yang terawal juga. So maksudnya dia punya weightage tu agak berat. Jadi untuk mereka yang telah disarankan oleh doktor untuk avoidkan trans fatty acid, kena lebih berhati-hati dengan membaca ingredients juga, right? Jadi bila sebut pasal ingredients, saya ingin maklumkan semua label makanan menyenaraikan ramuan produk berdasarkan beratnya. Okey, ramuan yang paling banyak jumlahnya akan disenaraikan terlebih dahulu, ramuan yang paling sedikit jumlahnya akan disenaraikan paling akhir. Okay, contoh kita beli susu lah, jenis produk susu. Tapi kalau yang pertama tu tulis lemak ke ataupun benda-benda lain, maksudnya dia punya main ingredients dia bukan susu, contoh sahajalah, alright? Okay, kemudian lagi satu, apa yang food manufacturer suka buat adalah contoh dekat sini saya letakkan santan. Sepatutnya kita kena coverkan jenama-jenama ini. Tapi jangan share dengan orang lain lah, tak sempat nak kabur-kabur. Okey, contohnya kara, contohnya santan.
kat sini tulis tanpa kolesterol. Bagaimana yang kita tahu, kolesterol hanyalah datang daripada produk haiwan. Mana mungkin datang daripada tumbuh-tumbuhan ataupun mungkin ada cuma sedikit, alright. Biasa kalau plant kita panggil plant sterol lah, okay. So jadi food manufacturer suka tau dia letak tanpa kolesterol padahal memang tak ada kolesterol. Begitu juga dengan kacang tanah, dia letakkan tanpa kolesterol. Kenapa dia buat begitu? Supaya dia nak menarik perhatian pengguna untuk membeli makanan mereka. Walhal memang tak ada pun, tak ada salah, cuma takut dia boleh misguide consumer. Okay. Bukan maksud tak ada kolesterol kita boleh makan sewenang-wenangnya. Kita kena berhati-hati dengan melihat kalori dan sebagainya. Okey, kemudian begitu juga untuk akuan kandungan nutrien yang lain-lain, sugar, sodium, protein dan ada syarat yang lain. Ini kita tak akan go through, cuma nanti kalau dalam kelas studi saya memang kita akan go through satu-satu lah. Kemudian kedua yang dibenarkan oleh KKM untuk kita labelkan adalah akuan bandingan nutrien, iaitu kita kata kurang dari ataupun bertambah, lebih daripada dan sebagainya. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini, okey. Contoh teh Chrysanthemum, okey. Dia telah hasilkan produk teh lah. Kemudian apabila telah mendapat telah membuat R&D, dia dikurangkan gula. So dia kurang gula sebanyak 40%. So dia boleh claim sebagai akuan perbandingan nutrien, which is 40% kurang manis daripada produk asal. Okey, dia punya syarat mestilah at least capai 25% perbezaan. Yang ketiga yang dibenarkan oleh KKM untuk labelkan adalah akuan fungsi nutrien. Akuan fungsi nutrien ni dia adalah bila kita label pada produk makanan kita, contohnya produk susu, kita letakkan fungsi nutrien tersebut. Itu dibenarkan. Contohnya, tengok contoh, okay. Kalsium membantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat. Yang ni dia menyentuh fungsi kalsium dibenarkan. Contohnya protein membantu membina dan membaiki tisu badan dibenarkan. Besi ialah suatu faktor dalam pembentukan sel darah merah dibenarkan. Yang tidak dibenarkan apa tadi? Health claim. Contohnya dengan makan benda ni boleh mengurangkan penyakit-penyakit tertentu. Dan tu sama sekali tidak dibenarkan. Ini terdapat 52 fungsi nutrien yang dibenarkan lah. Okay. Ini contoh-contoh yang lain. Contoh daripada produk susu dia letak macam ni. Kalsium membantu menguatkan tulang dan gigi. Yes, dibenarkan. Okay. Ada hukuman tak kalau food manufacturer ataupun sesiapa langgar ni? Dia ada hukuman. Okay. Hukuman di bawah peraturan makanan 1985. Mana-mana orang yang melanggar apabila disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada 2 tahun. Okey, sekarang kita pergi kepada bagaimana untuk membaca label makanan. Okay. Pertama, kita kena pertimbangkan nilai kalori pada produk tersebut. Kedua, kita semak saiz sajian. Yang ketiga, kita pilih nutrien dengan bijak. Okay, nampak macam confused je kan? So, kita pergi kepada satu contoh. Alright. Okay, ni contoh bagaimana saya maklumkan lagi, saya tak sempat untuk kabur-kaburkan. So, ni antara kita sahajalah. Okay, ni contoh antara susu 1 liter, susu full cream 1 liter, right? Okay, susu full cream 1 liter, dia tulis dekat sini kalau kita tengok nutritional information dia, hidangan setiap pack 5, saiz hidangan 200 ml. Maksudnya sekiranya kita saiz hidangan ni bersamaan dengan 1 gelas biasanya. So 1 gelas bersamaan dengan 200 ml. Right? Okay, macam saya bagi tahu awal tadi, kita ada per serving dengan per 100. Per 100 untuk apa tadi? Supaya kita boleh mudah untuk banding bezakan dengan produk susu daripada company ataupun jenama yang lain. Right? Per serving ni adalah supaya kita mudah untuk tengok berapa banyak kalori yang kita ambil. Right? Contohnya sekarang kita pergi kepada soalan, kita pilih contoh. Mak Kiah, bukan nama sebenar, bukan yang PM kita selalu kait-kaitkan. Alright. Mak Kiah minum segelas susu yang bersamaan dengan 1 saiz hidangan. Berapakah jumlah mililiter yang Mak Kiah minum? Okay, katakan Mak Kiah tu dia minumlah susu Marigold ni 1 saiz hidangan. So 1 saiz hidangan tu bersama dengan berapa ml? Berapa? Okay. So bersamaan dengan, ya betul, bersamaan dengan
200 ml sebab telah dinyatakan satu serving size ni bersamaan dengan 200 ml. Right? Jadi berapa jumlah kalori yang telah Mak Kia ambil? Kalau satu saiz hidangan bersamaan 200, satu hidangan ini dia telah nyatakan satu hidangan bersamaan tenaga dia adalah 120 kalori. Jadi bila Mak Kia minum satu gelas susu, dia bersamaan dengan telah mengambil sebanyak 120 kalori. Okay? Boleh ikut ke? Okay. Saya bagi masa untuk menghadamkan sebentar. Okay? Okay, sekarang ni Mak Kia dahaga sangat. Mungkin sebab pagi tadi dah ada MGM dan sebagainya. Jadi dia terlalu dahaga tambah cuaca panas. Lalu dia terus minum 3 gelas. Okay. Kalau Mak Kia terus minum 3 gelas, agak-agak berapa mililiter dia telah minum? Okay, dia telah minum sebanyak 600 mililiter. Right. Kalau dia dah minum 3 gelas, agak-agak berapa jumlah kalori yang dia telah ambil? So bersamaan dengan 120 kalori tadi, darab dengan 3 hidangan sebab dia dah ambil 3 gelas bersamaan dengan lebih kurang 360 kalori. Alright. Sekarang ni bayangkan Mak Kia ni terlalu dahaga yang amat sangat. Dia minumlah habis susu 1 liter ni. Okay, dia minum semualah satu kotak 1 liter ni. Alright. Jadi rasa-rasanya berapa kalori yang telah Mak Kia consume? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab dekat ruangan chat, mungkin Aniza boleh tengok kalau ada orang nak bagi jawapan. Okay, kita bagi hadiah lah. Boleh tuntut dengan saya minggu depan kalau siapa boleh jawab berapa jumlah kalori sekiranya Mak Kia minum keseluruhan susu 1 liter ni. Okay, saya bagi masa untuk kira. Siapa yang dapat jawab cepat dan tepat, kita akan bagi hadiah lah. Ataupun boleh tuntut dengan dekan. Okey doktor. Ramai yang jawab sebab ada hadiah. Okay, kita dua lah, dua. Okay, orang yang pertama jawab No Izwana jawab 600 kalori. Okay. Puan Dayang jawab 600 kalori. Puan Okay. Azmi 480 kalori. Puan Suzana 600. Ramai yang jawab 600 doktor. Betul lah tu, maksudnya memahami Betul, okay. Sebab apa bila jadi 600? Sebab 120 kalori tadi darab dengan 5. So akan dapat 600 kalori. So tanya kepada dua terawan tadi, siapa? Dr. Izwana dan juga Puan Dayang. So hadiah tuntut dengan saya ya minggu depan. Okay, kita bergerak ke slide seterusnya. Okay. So bila kita dah consume, okay, kata berbalik kepada kes Mak Kia tadi, okay, dia dah katakan dia dah minum satu kotak susu tadi, alright. Bila minum satu kotak susu, maksudnya dia dah mengambil, dia dah consume 600 kalori, betul. Tetapi yang Kementerian Kesihatan dia kata dalam sehari dicadangkan seelok-eloknya untuk mereka yang tiada buat aktiviti fizikal, hanya sedentary lifestyle, hanya ambil sebanyak 1,500 kalori hingga 1,800 kalori. Kalori ni adalah unit untuk mengukur jumlah tenaga yang diperlukan oleh badan kita, okay, untuk melakukan aktiviti. So disarankan 1,500. Katakanlah Mak Kia tadi dah ambil 600 kalori. Jadi dia saranan untuk dia punya kalori sehari 1,500. Rasa-rasa baki yang tinggal berapa? Yang ni pun kita akan bagi hadiah juga. Banyak betul hadiah ni kan? Ya betul. Okay, saya nampak jawapan masuk. Okay, tak boleh beritahu jawapan lagi Nanti kita tengok moderator pilih siapa, okay? Puan Wan Nohayani jawab 600 kalori. Puan Faridah Muhammad Isa 600 kalori.
Okey. Sudah bagi masa tu betul. Yang jawab 900 tu adalah jawapan yang tepat sebab dia dah minum tadi 600, so 1500, 600 dan 900. Baki 900 kalori sahaja untuk portion makanan yang diberi, maksudnya jumlah kalori dalam sehari. Okey, nanti Aniza pilihlah yang pertama jawab tepat. Okey, kita bergerak kepada slide seterusnya. Bagus penonton cakap mudah faham ya. Okey, untuk slide seterusnya, antara nutrien yang menjadi crucial juga ataupun penting adalah untuk kita tengok gula. Alright. So bila kita nak tengok antara kita nak beli sesuatu makanan, kita kena banding bezakan gula. Right? Sebab gula adalah antara penyebab untuk penyakit kencing manis dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, okey, sebelum tu keperluan gula dalam sehari kalau mengikut saranan Malaysia adalah sebanyak 50 gram sahaja dalam sehari. 50 gram ni bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 10 sudu teh sahaja. Right? Rasa-rasa dalam sehari kita ambil berapa? Dia menjadi persoalan untuk saya jugalah. Saya rasa benda ni susah untuk kena ada jihad yang tinggi untuk lawan pengambilan gula yang berlebihan ni. Okey. So dalam sehari kita tak boleh ambil lebih daripada 10 sudu teh. Okey, sebab 10 sudu teh ni bersamaan dengan 50 gram gula. Ini adalah gula tambahan. Gula tambahan yang bermaksud gula yang telah ditambah dalam makanan ataupun air. Ataupun kita panggil sebagai free sugar. Right? Bukanlah gula daripada tumbuh-tumbuhan ataupun daripada susu dan sebagainya. Okey. Ini gula memang yang kita tambah. Okey. Sebagai contoh susu A dan susu B. Kalau kita tengok dekat sini. Susu A 14.8 gram, susu B berapa ni? 9 gram. Jadi kita sebagai pengguna yang bijak, kita akan ambil susu mana? A ataupun B? Of course kita akan ambil susu B sebab kita dah dengar talk pada hari ini dan kita dah tahu nak pilih yang mana. Alright. Kalau itu menjadi aspek utama yang kita tengok gula lah, alright. Tapi kita tak boleh mengabaikan nutrien-nutrien yang lain juga. Alright. So sebagai contoh lagi satu guideline kementerian, sekiranya gula tersebut melebihi 20% daripada 100 gram tersebut ataupun 20 gram lah maksudnya mengandung produk tersebut mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi. Bayangkan dalam 100 gram, 20 gram tu adalah gula semata-mata. Alright. Tapi benda ni tak nampak jadi kita tak rasa bersalah. Okey. Untuk saya jugalah Kita bergerak ke slide seterusnya. Ini adalah kita punya saranan gula adalah 10%. Sebenarnya saranan gula adalah 10% daripada tenaga harian. Okay, kalau tengok dekat sini, yang ni saya letak 2000 kalori. Okay. Kalau makin, kalau macam Mak Kia tadi, dia punya saranan tenaga 1500. Bermakna kurang lagi jumlah gula yang sepatutnya dibenarkan, lebih kurang 37 gram rasanya 37.5. Alright. Tapi secara umumnya saranan yang kementerian bagi ataupun RNI adalah tidak melebihi 50 gram. Okay. So terus kita ingat dalam kita punya tanamkan dalam pasakkan dalam kita punya hati iaitu dalam sehari tak boleh lebih daripada 10 sudu teh. Kalau boleh lah pesanan untuk saya juga ni Okay, kita tengok contoh antara minuman yang viral sekarang di kalangan pelajar-pelajar universiti terutamanya So bukan saya kata tidak boleh minum tapi kita boleh hadkan. Okay, kita kena jadi realistik lah juga. Kadang-kadang mampukah kita untuk say no kalau macam hari-hari keluar nampak boleh tapi jarang-jarangkan sekali sebab satu kandungan air ni contohnya untuk brown sugar sampai 18 tablespoon sugar. Alright. Jadi sekiranya benda ni kita nak juga teringin sangat boleh minum tapi kena dikapitkan dengan aktiviti fizikal dan juga aktiviti fizikal lah dan kalau boleh kita jarang-jarangkan. Right. Kalau tengok ni memang banyak kandungan sugar. Kalau tengok ni satu gelas ni bersamaan dengan 18.5 teaspoon sugar. Yang dibenarkan berapa teaspoon? 10 teaspoon, betul?
Dan ini makanan kuih-kuih tradisional kita yang memang menarik kalau biasanya dihidangkan ketika habis mesyuarat. Okey. So bila kita makan tu kita makan tu kita kata oh ni ada sugar, so kita akan lebih berhati-hati ketika makan. Harapnya untuk saya juga. Ini contoh coklat-coklat yang ada kandungan gula, berapa kandungan gula dia. Kemudian food manufacturer ni dia pandai. Bukan kita je pandai, dia pun sangat pandai. Okey. Kadang-kadang bila kita dah mengikuti talk kita dah tahu okay, cek kandungan gula dan sebagainya. Kadang-kadang dia boleh confusekan kita dengan meletakkan nama gula yang lain. Contohnya corn syrup, dextrose, golden syrup, icing sugar, caramel dan sebagainya. Okey. Glucose, fructose. And then kita ada high fructose corn syrup. High fructose corn syrup memang biasa digunakan pada produk-produk di US sebab mereka banyak tanaman jagung, mereka mereka ekspor jagung semua, memang makanan produk daripada US banyak high fructose corn syrup. Jadi kita kena berhati-hati dalam melihat makanan kita ambil. Right, ini pun sama juga macam tadi, contoh plain yogurt dengan fruit yogurt. Kalau plain yogurt dekat sini tengok sugar dia sebanyak hanya 10 gram sahaja, right? Kalau yang ni sugar dia 44 gram. So kita boleh banding bezakan nak ambil yang plain yogurt ataupun fruit yogurt. Jadi contoh saja Okay, selain itu kita tengok ingredients juga So kita boleh nampak dekat sini yang ni memang tak nampak antara ingredients yang awal-awal ni tak nampak weightage yang lebih kepada gula. Tapi kalau yang fruit yogurt yang ingredients yang ketiga dah nampak dah high fructose corn syrup, which means ada sugar, added sugar. Okey, tadi kita tengok kepada nilai gula. Sekarang ni kita tengok kepada nilai garam. Alright. Garam pun menjadi masalah antara penyumbang untuk faktor penyakit darah tinggi, jantung dan sebagainya. Jadi, berapakah keperluan garam dalam sehari? Okay. Yang telah disarankan oleh Panduan Diet Malaysia mestilah tidak melebihi daripada 2,400 mg sehari. Nampak macam banyak tak mungkin kita makan banyak tu Tapi sebenarnya 2,400 mg tu bersamaan dengan satu sudu teh sahaja. Okay. So kita tidak boleh mengambil mengambil garam melebihi satu sudu teh. Mampukah kita? Okey, itu untuk tanya untuk saya jugalah sebab saya buat bahagian ultra processed food dan kebanyakan makanan-makanan yang telah makanan-makanan komersial ni, makanan-makanan industri memang mempunyai kandungan garam yang agak tinggi, right? Jadi kita kena berhati-hati melihat kandungan garam bagi sesuatu produk itu. Jadi saranan yang telah disarankan oleh Panduan Diet Malaysia adalah tidak melebihi satu sudu teh. Okay, contoh kicap Kicap kalau kita ambil 3 sudu teh dah bersamaan dengan 690 mg natrium. Right? Jadi warga emas ni ataupun mereka yang meningkat usia, mereka cenderung untuk mengambil garam yang tinggi. Sebab apa? Sebab sensori mereka makin lama makin kurang. Mereka tend to tidak merasa garam dan sebagainya. Jadi bila berlaku begitu, mereka akan mengumpul lebih banyak garam daripada biasa. Right? Dan kajian Malaysia telah menunjukkan sehari rakyat Malaysia telah mengambil sebanyak lebih kurang 3,405 mg sodium sehari, lebih daripada yang disarankan iaitu 2,400. Kita jangan lebih daripada 2,400. Banyaklah kalau tengok kajian-kajian telah dijalankan oleh Malaysia, ratus mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi sebanyak melebihi 30%. Right? Ini menjadi tanya untuk kita bagaimanakah kebutuhan makanan kita dalam sehari. Ini antara senarai makanan yang mempunyai tinggi garam. Okay. So garam juga terdapat dalam penambah rasa seperti MSG dan serbuk ataupun cube rasa. Jadi kita kalau boleh kita kurangkan penggunaan serbuk ataupun cube rasa. Kita boleh gunakan daripada perisa asli. Okay. So dalam jabatan pemakanan kita, Department of Food, kita ada orang-orang sensori seperti Dr. Nuhayati, Dr. Farida. So boleh belajar dengan mereka bagaimanakah untuk menambah natural flavor. Right? Dan penyediaan makanan-makanan yang sihat boleh refer kepada kita ada dietitian juga di fakulti kita iaitu Dr. Hayati Yusof, Dr. Saliha, dan mereka juga ada buat
klinik diet ni bagi mereka menghadapi masalah boleh pergi ke PKU. Okey, sempat promote pula ni. Okey, ni adalah panduan membaca produk yang diimport. Okey, kalau kita pergi contohnya Maidin siapa Maidin sebab setakat ni Maidin je lah yang selalu saya pergi pun Okey, so kalau makanan yang diimport dia mudah sikit sebab dia dah dinyatakan peratus daily value. Kita tengok sini. So dia nak kata dah buat calculation siap-siap berapa peratus daripada kalori yang kita ambil tu. Alright. For example, tengok total fat ni. Okay, kalau kita makan produk ni, total fat dia dah 18% daripada keseluruhan daily value kita. Alright. So bermakna dia tinggi. Jadi kalau kita nak berhati-hati, kita kena ambil, kalau total fat ni kalau boleh kurangkan. Ambil yang kalau lebih bagus 5% dan ke bawah. Alright. Itu juga untuk kolesterol dan sodium. Kalau 20% ni, 20% daripada daily value kita sangat tinggi. Alright. Okay, sama juga. Okay, kadang-kadang kita tak sempat lah. Okay, dia pergi shopping nak cepat Ada kementerian buat certain produk makanan yang ada logo HCL. HCL ni adalah Healthy Choice Logo. Okay, so sekiranya produk tersebut mengandungi logo seperti merah ini dan bertanda tick, maksudnya produk tersebut lebih rendah lemak, lebih rendah garam, lebih rendah kalori, lebih tinggi serat. So kita boleh ambil dengan rasa yakin sedikit, tapi masih perlu kita tengok, check juga kandungan nutrien dia. Right? Jadi penyediaan menu sihat sebenarnya antaranya adalah kita kurangkan gula, kurangkan garam dan kurangkan minyak. Bagi setengah-setengah produk, bagi yang saya cakap tadi adalah label untuk produk makanan yang berada di kedai-kedai yang telah ada pengkhususan dan diletakkan label. Tapi sekiranya produk tersebut, sekiranya produk tersebut, contoh kita beli dekat warung ke, dekat kafe ke, tak ada label kan. So macam mana kita tahu jumlah yang kita makan, jumlah kalori yang kita makan, berapa gula dia, berapa garam dia. So apa yang boleh buat, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan apps lah, panggil sebagai My Nutri Diary. So boleh cari di Google Play Store untuk My Nutri Diary, download dan kita boleh check berapa kalori yang kita makan dalam sehari. Okay, dia berdasarkan makanan-makanan Malaysia. Alright. Okey, jadi tim kami juga mengambil inisiatif ataupun langkah kecil lah kita kata untuk meletakkan label makanan di Mutiara Cafe. Okey. So kami telah mendapat peruntukan daripada PG untuk membuat label pemakanan secara augmented reality, di mana kami telah joint venture dengan Dr. Mustafa Man, Profesor Madya Dr. Mustafa Man, untuk buat secara interaktif lah, supaya bila interaktif konsumer akan lebih berminat untuk tengok berapa kalori makanan yang mereka ambil di Mutiara Cafe. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh refer kepada Google Play Store dan tengok type Nutrilabel apps, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak lah apps tersebut. Tapi benda ni masih di peringkat permulaan, masih di peringkat percubaan. Memang kita banyak lagi penambahbaikan yang perlu kita buat, right? Sebab sebenarnya memang sukar ataupun memang mengambil effort yang lebih bagi pengguna untuk melihat kalori makanan apa yang mereka buat. Lapar makan je kan, sama juga untuk saya sebenarnya Jadi kita sebenarnya dengan adanya langkah kecil ini untuk lebih bagi lebih bagi awareness untuk consumer, tahu apa itu kalori, kena tahu apa yang perlu dilihat. So berdasarkan projek tersebut kita telah hasilkan jugalah 2 manuskrip untuk rujukan bersama, iaitu Nutriment Labeling Terengganu dan juga kita tengok keberkesanan ataupun evaluation of a voluntary augmented reality Nutriment Labeling application tersebut di Mutiara Cafe. So banyak lagi penambahbaikan yang kita perlu buat lah. Projek inilah telah dibantu oleh pelajar-pelajar undergraduate kita dan juga ramai jugalah orang yang terlibat dalam penghasilan interaktif ini. Okay.
So inilah contoh bagaimana implementation of AR menu labeling tersebut. So kita punya impian sebenarnya, impian kita tinggi, kita nak kalau kita bawa handphone tu kita scan je makanan tu terus pop dia punya kalori dengan nutrients. Tapi teknologi kita tak sampai lagi ke tahap tu. Tapi hopefully satu hari nanti kita mampu apabila kita pergi mana-mana, kita scan je makanan, dia terus pop the kalori lah. Tanpa kita perlu susah payah untuk buka my Nutri Diary dan sebagainya. So saya rasa itu sahaja. So saya pergi kepada recap lah. Okay. So apakah itu label pemakanan? Kita dah tahu label pemakanan yang telah mempamerkan 4 nutrien penting iaitu tenaga, protein, fat dan karbohidrat. Itu yang paling penting dan sekiranya produk tersebut adalah air, kita kena masukkan kandungan gula. Okay. So berapa jenis label pemakanan yang ada? Okay. Sebagaimana saya maklumkan, kita ada 3 label pemakanan yang dibenarkan, iaitu kandungan nutrien, kedua fungsi nutrien, akuan fungsi nutrien, yang ketiga adalah akuan perbandingan nutrien. Yang tidak dibenarkan health claim. Kena ingat ya, supaya tidak mudah ditipu oleh mereka yang ingin memperdayakan kita. Dan ketiga, bagaimanakah membaca label pemakanan? Sebagaimana saya beritahu tadi, kena tengok kepada serving size, kalori dan berapa banyak kita makan. Right? Okay, itu saja saya rasa. Hopefully dapat membantu sedikit kita untuk memahami apakah itu label pemakanan. Sekian saja. Terima kasih Dr. Asma di atas perkongsian ilmu yang sangat menarik ini. Seterusnya saya buka untuk sesi soal jawab. Para penonton boleh bertanya soalan dengan menekan butang unmute untuk memulakan perbualan atau menaip soalan di ruangan chat.